Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton yang saya hormati sekalian. Saya memperkenalkan nama saya Azri bin Sahid dari Universiti Terbuka Malaysia, Pusat Pembelajaran di Miri, Sarawak, akan membentangkan tajuk kajian penyelidikan saya iaitu cabaran dan strategi pemimpin sekolah semasa pandemik COVID-19 bagi memastikan pengekalan, pengoperasian dan kefungsian sekolah. Satu kajian di College Vocational Miri. Tujuan pembentangan ini adalah untuk melengkapkan penilaian bagi tugasan bagi kursus HMEL 5043, seminar paper in school leadership. Umum sedia maklum, bermula tahun 2020, negara kita telah pun dilanda dengan pandemik COVID-19. Hal ini telah menyebabkan kebanyakan institusi pendidikan tinggi dan juga institusi pendidikan di Malaysia mengalami beberapa cabaran dan juga halangan dalam proses pengoperasian dan dalam proses untuk menyampaikan fungsi kepada para pelajar dan masyarakat. Ini tidak terkecuali bagi College Vocational Miri sendiri, di mana ia telah menyebabkan beberapa kekangan dan juga beberapa halangan dalam proses pengoperasian dan dalam menyampaikan kefungsiannya kepada para pelajar dan juga masyarakat. Masalah utama yang telah berlaku di College Vocational Miri ini kerana perintah PKP ataupun perintah kawalan pergerakan telah menyebabkan kekangan pengoperasian sekolah yang telah menjejaskan kefungsian sekolah. Banyak isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah, khususnya pemimpin-pemimpin sekolah dalam memastikan operasi dan juga fungsi sekolah dapat dikekalkan walaupun terdapat pelbagai cabaran dan halangan pengoperasian sekolah. Okay. Kajian yang saya jalankan ini adalah secara kualitatif dengan mengambil ataupun mendapatkan respon daripada seramai 14 orang responden sebagai pemberi maklumat untuk saya mendapatkan input-input sebelum saya melaksanakan proses analisis dan membuat kesimpulan. Nanti kita akan lihat bagaimana saya menjalankan kajian ini secara kualitatif di mana ia melibatkan kaedah temu bual dan juga pemerhatian ke atas dokumen. Objektif yang saya tekankan dalam kajian saya ini adalah sebanyak 3, iaitu yang pertama saya ingin mengenal pasti apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin di KV Miri ini sepanjang pelaksanaan PDPR semasa pandemik COVID-19. Yang kedua ni adalah saya ingin mengenal pasti apakah strategi-strategi yang diambil oleh pemimpin-pemimpin di College Vocational Miri ini dalam menangani cabaran-cabaran yang dihadapi bagi memastikan operasi dan juga kefungsian sekolah dapat dikekalkan walaupun terdapat kekangan semasa pelaksanaan PKP. Dan yang ketiga pula, saya ingin mengenal pasti ataupun mendapatkan jawapan apakah kriteria-kriteria yang diukur bagi menentukan operasi dan kefungsian sekolah iaitu KV Miri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. So ketiga-tiga objektif ini saya fokuskan dalam kajian saya bagi mendapatkan jawapan pada akhir kajian saya ini nanti. Seterusnya saya akan membentangkan tentang surutan literatur berdasarkan kepada lebih daripada 13 buah kertas kajian penyelidikan yang berkaitan dengan tajuk kajian yang saya jalankan. Saya berjaya membangunkan beberapa buah hipotesis yang saya simpulkan daripada dapatan-dapatan yang mereka temui dalam kajian mereka. Hipotesis yang pertama adalah cabaran pelaksanaan PDPR secara atas talian. Berdasarkan kepada lebih daripada 5 buah kertas kajian yang saya teliti, menyatakan dapatan mereka bahawa cabaran utama yang dihadapi oleh kepimpinan di sekolah adalah di atas pelaksanaan PDPR secara atas talian. Ini termasuklah faktor geografi, faktor sosioekonomi, faktor sosial dan sebagainya. Hipotesis kedua yang saya berjaya bangunkan adalah perubahan teknologi di mana kebanyakan kepimpinan sekolah terpaksa berhadapan dengan cabaran perubahan teknologi di mana terdapat banyak faktor kekangan yang memaksa mereka terutamanya para guru
berhadapan dengan kemajuan kemahiran teknologi dan ICT. Dan hipotesis yang ketiga iaitu peranan gaya dan strategi kepimpinan pemimpin, di mana saya mendapati hasil kajian daripada lebih daripada 5 buah kertas kajian penyelidikan menyatakan bahawa peranan gaya dan strategi kepimpinan menggunakan teori kepimpinan kontingensi adalah satu kaedah yang terbaik, iaitu dengan menggunakan pakai teori tersebut mereka mampu berubah, beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan, memandangkan keadaan pandemik COVID-19 ini memaksa kita hidup dalam keadaan norma yang baru. Dan hipotesis yang terakhir iaitu cabaran peranan ibu bapa sebagai pembimbing dan sikap pelajar. Saya dapati bahawa dapatan kajian-kajian yang sebelum ini mereka mendapati bahawa ibu bapa gagal menjadi pembimbing kepada anak-anak semasa proses PDPR berlangsung di rumah, dan begitu juga dengan sikap pelajar yang tidak mengambil berat dengan proses PDPR di rumah. Rangka kerja teori ini saya guna pakai kepada keempat hipotesis yang saya bangunkan, dan saya jadikan ia sebagai asas kepada kajian saya, iaitu cabaran pelaksanaan PDPR secara atas talian, cabaran perubahan teknologi, peranan gaya dan strategi kepimpinan pemimpin yang menggunakan teori kepimpinan kontingensi Fiedler, dan juga cabaran kegagalan peranan ibu bapa sebagai pembimbing PDPR di anak-anak di rumah dan sikap pelajar. Hipotesis inilah saya jadikan analisis induksi semasa saya dalam proses mengumpulkan maklumat dalam iaitu temu bual dan juga pemerhatian ke atas dokumen. Rangka kerja teori seterusnya iaitu saya menggunakan dua teori kepimpinan seperti mana yang dicadangkan oleh kajian-kajian yang lepas, iaitu teori kepimpinan kontingensi yang dibangunkan oleh Fiedler, dan juga teori kepimpinan situasi menurut Hersey dan Blanchard. Berdasarkan kaedah ini ataupun teori kepimpinan mereka ini, saya mendapati saya memilihnya kerana ia mempunyai kelebihan kebolehubahsuaian seorang-seorang pemimpin itu mampu berubah dan fleksibel dalam memimpin dan mengurus tadbir sesebuah sekolah. Skala LPC ataupun Least Preferred Co-worker diguna pakai untuk mengukur gaya kepimpinan pemimpin di sekolah, sama ada nilainya tinggi atau rendah, untuk menggambarkan seseorang pemimpin itu termotivasi dengan tugas ataupun tidak. Okey, ini juga saya bangunkan rangka kerja konseptual di mana saya meletakkan dua pemboleh ubah utama, iaitu pemboleh ubah bersandar dan juga pemboleh ubah tidak bersandar. Pemboleh ubah tidak bersandar iaitu cabaran dan isu yang saya relatekan di dalam pemboleh ubah ini, iaitu PDPR di atas talian, arahan ataupun SOP daripada pihak atasan, perubahan teknologi serta sikap ibu bapa dan pelajar. Seterusnya adalah strategi kepimpinan. Apakah strategi-strategi kepimpinan yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin di KB Miri ini yang saya rasakan ia penting untuk kita kupas di dalam kajian ini. Dan pemboleh ubah bersandar pula adalah saya tekankan kepada dua, iaitu kefungsian sekolah dan juga operasi sekolah. Kefungsian sekolah yang pertama adalah sebagai penyampai ilmu, sebagai pembekal kemahiran dan juga sebagai pembentuk sasiar. Umum maklum bahawa College Vocational Miri ini merupakan institut pendidikan kemahiran yang bukan sahaja menyampaikan ilmu teori kepada para pelajar. Okay. College Vocational Miri juga merupakan institut yang membekalkan kemahiran kepada para pelajar dan juga membentuk sasiar dan juga kepribadian seseorang individu. Manakala operasi sekolah pula, saya menekankan kepada 3 komponen, iaitu pembersihan dan penyelenggaraan, keselamatan kawasan sekolah dan juga pembayaran upah, gaji dan bil utility. Berdasarkan rangka kerja konseptual ini, saya jadikan panduan dalam kajian saya dan saya pegang supaya saya tidak terkandas ataupun saya tidak lari daripada landasan kajian saya, supaya kajian saya berfokus. Seterusnya adalah metodologi kajian. Saya seperti saya maklumkan tadi, saya menjalankan kajian ini secara kualitatif di mana saya menggunakan dua pendekatan utama, iaitu temu bual dan juga pemerhatian ke atas dokumen.
Temu bual saya menggunakan dua pendekatan lagi, iaitu temu bual secara berkumpulan, iaitu FGD ataupun focus group discussion, dan juga yang kedua adalah in-depth interview ataupun temu bual secara mendalam. Dan pemerhatian ke atas dokumen pula, saya membuat analisis pemerhatian ke atas beberapa dokumen penting yang dihasilkan oleh pihak pengurusan sekolah, iaitu analisis keputusan penilaian akhir pelajar diploma tahun 1 dan tahun 2. Ya, keduanya adalah penilaian ke atas pentaksiran berterusan pelajar-pelajar diploma, dan akhir sekali adalah analisis borang pencerapan pengajaran dan pembelajaran PDPR guru secara atas talian. Okay, kesemua dokumen-dokumen ini saya kumpul dan saya dapatkan daripada pihak pengurusan untuk saya analyse pada akhir sesi kajian ini. Instrumen kajian saya bangunkan sebanyak 15 buah soalan semi struktur, iaitu sebanyak 10 buah soalan saya kemukakan untuk 10 orang guru, dan 5 buah soalan semi struktur lagi saya kemukakan untuk 4 orang kaki tangan pentadbiran bahagian kewangan. Dan ke-15 soalan ini merupakan soalan semi struktur yang bersifat terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup ini bermaksud, soalan yang terbuka bermaksud saya meminta pandangan, cadangan dan juga pandangan daripada responden-responden. Manakala yang tertutup pula, saya memberikan pandangan saya dan saya minta responden sama ada bersetuju ataupun tidak. So itu adalah perbezaan antara soalan terbuka dan tertutup. Manakala populasi dan persempelan pula, yang seperti saya maklumkan tadi, 10 orang guru kanan terlibat dalam kajian saya ini, yang terdiri daripada penolong kanan, ketua jabatan dan juga guru-guru kanan mata pelajaran yang terdiri daripada grade 48 dan ke atas. Kenapa saya memilih mereka ini? Kerana pertama, mereka mempunyai nilai kepimpinan di dalam KB MIRI. Mereka mempunyai credibility kerana mereka juga merupakan pemimpin peringkat level kedua dan ketiga di KB MIRI. Yang keduanya, kerana mengapa saya memilih mereka ini? Kerana mereka mempunyai pengalaman mengajar dan pengalaman dalam perkhidmatan lebih daripada 15 tahun. Jadi saya yakin kredibiliti mereka dalam memberikan maklumat dan input yang mempunyai integriti dan juga reliability yang sangat tinggi. 4 orang staf juga terlibat dalam kajian saya ini yang terdiri daripada grade N19 dan ke atas. Mereka 4 orang ini adalah mereka yang terlibat dalam proses pembayaran gaji, pembayaran bil dan utility, kemudian mereka juga lah yang terlibat dengan pembelian perolehan dan sebagainya. So ke-14 responden ini saya libatkan mereka dalam temu bual, sama ada dalam temu bual FGD secara berkumpulan maupun secara individu, in-depth interview. Prosedur pengumpulan data saya libatkan seperti saya maklumkan tadi dalam temu bual. Sudah semestinya saya menggunakan kaedah rakaman audio dan juga rakaman video secara Google Meet. Okay, untuk Google Meet ni saya menggunakan kaedah FGD di mana saya mengumpulkan mereka dalam satu hari untuk ditemu bual secara serentak dalam satu kumpulan. Okay. Kemudian setelah selesai rakaman Google Meet, saya membuat setup masa lagi untuk memanggil beberapa orang daripada mereka itu untuk berbual secara individu untuk temu bual in-depth interview, dan ini melibatkan rakaman audio sahajalah. Okay, untuk saya dapatkan ataupun saya kupas lagi pandangan peribadi mereka bagaimana kepimpinan sekolah dalam menghadapi cabaran-cabaran di KB MIRI semasa pandemik COVID-19. Kemudian analisis dokumen. Saya menganalisis kepada dokumen-dokumen seperti analisis keputusan penilaian akhir dan juga borang penilaian pencerapan PDPR guru. Okay, kedua-dua borang ini ataupun dokumen ini dikeluarkan oleh secara official oleh pihak pengurusan, ya, dan yang boleh dikatakan reliable sebab ia adalah dokumen rasmi. Ya. Kemudian prosedur analisis data.
Okey, memandangkan metodologi kajian ini saya jalankan secara kualitatif, so sudah semestinya saya mesti follow ataupun saya mesti ikut peraturan kajian pelaksanaan kajian secara kualitatif. Ya, iaitu yang pertama adalah transkripsi data, di mana rakaman audio dan juga rakaman video yang saya simpan selepas sesi temu bual, saya akan mula membuat transkripsi. Saya mula terjemahkan dan interpret kesemua hasil temu bual tersebut dalam bentuk teks. Ya. Kenapa dalam bentuk teks? Sebab dalam bentuk teks kita akan mudah terjemahkan di dalam analisis. Selepas berlakunya proses transkripsi data, saya akan mula membuat proses pengekodan data. Pengekodan data ini saya mengkelaskan ataupun melabelkan jenis-jenis data berdasarkan input yang diberikan. Contohnya, beberapa input ini, okey, ini adalah jenis cabaran. Input-input ini bermaksud adalah untuk cabaran dan ini pula untuk strategi kepimpinan. So saya asingkan mengikut jenis-jenis data yang diberikan oleh responden. Dan akhir sekali adalah triangulasi data. Kenapa triangulasi ini sangat penting? Kenapa? Kerana triangulasi data ini adalah satu prosedur yang wajib dan mesti dilaksanakan dalam pelaksanaan kajian kualitatif. Apa yang dimaksudkan dengan triangulasi data di sini? Bermaksud ia mentafsirkan sesuatu data dalam pelbagai sudut. Saya meletakkan diri saya bukan sahaja sebagai guru, bukan sahaja sebagai penyelidik, tapi juga saya meletakkan diri saya sebagai pelajar, saya meletakkan diri saya juga sebagai ibu bapa, sebagai cleaner juga sendiri. Okay, saya mendapatkan data-data, hasil daripada data yang telah dikodkan tadi, kemudian saya triangulate mengikut tafsiran sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa. So ini adalah untuk memastikan bahawa analisis yang saya lakukan boleh dipercayai, tidak bias, tidak bias kepada satu-satu pihak sahaja. Ya, ini penting kerana saya ingin menentukan atau memastikan bahawa kajian ini mempunyai reliability atau kebolehpercayaan yang tinggi. Bukannya kajian yang mengikut idea saya semata-mata, ya. So saya kena pastikan bahawa proses triangulasi data ini dilaksanakan dalam kajian saya. Ini adalah pelaksanaan ataupun langkah demi langkah bagaimana saya melakukan analisis kajian kualitatif saya ini. Yang pertama, saya menyediakan seperti yang saya terangkan tadi, menyedia dan menyusun data untuk dianalisis. Setelah berlakunya proses transkripsi dan pertemuan, kemudian saya menghurai dan membina tema daripada data. Di sini saya akan terangkan apakah tema-tema yang saya bangunkan untuk saya kenal pasti supaya saya mudah membuat kesimpulan pada akhir kajian ini nanti. Kemudian saya melaporkan dapatan kajian ini kepada pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat bermaksud pihak pengurusan atasan paling atas ataupun pihak yang mempunyai autoriti yang lebih tinggi. Kenapa mereka perlu dilaporkan? Kerana mereka perlu tahu kesahan data-data ataupun respon daripada responden yang saya dapat. Okay, kemudian saya mentafsirkan dapatan kajian. Apakah interpretasi dari hasil daripada dapatan kajian saya. Kemudian saya mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian ini. Okay, maksudnya saya memastikan dapatan kajian ini boleh dipercayai dan boleh disahkan ketepatannya, tidak ditokok tambah ataupun tidak dimanipulate. Ya. Kesimpulan daripada data ini yang telah dikod adalah langkah yang ke-6. Bermaksud sebelum saya membuat pelaporan akhir, saya mesti menyatakan kesimpulan. Ya. Kesimpulan akhir daripada kajian, dan akhir sekali barulah saya menerbitkan ataupun menghasilkan idea kajian ini, dapatan kajian ini ke dalam bentuk jurnal ataupun artikel. Inilah langkah-langkah yang perlu saya lakukan di dalam kajian saya kerana ini adalah kajian kualitatif. Saya mesti mengikuti ataupun
mematuhi peraturan-peraturan prosedur kajian kualitatif yang mempunyai piawaian yang ditetapkan. Akhir sekali kesimpulan saya, memandangkan ini adalah proposal, ya, saya belum lagi menjalankan secara uh, total kajian ini secara tuntas, ya. Saya akan menyatakan bagaimana saya menyimpulkan kajian ini dijalankan. Yang pertama adalah saya mensintesis keseluruhan kajian ini berdasarkan kepada tema-tema yang akan saya bangunkan. Okay. Tema yang terlibat adalah penglibatan dan pembuatan keputusan bagi masalah kompleks. Maksudnya di sini adalah bagaimanakah kepimpinan di KV MIRI ini membuat keputusan bagi masalah-masalah kompleks. Adakah kepimpinan di KB MIRI ini hanya menunggu arahan ataupun hanya menunggu keputusan daripada KPM sahaja, ataupun mereka mampu membuat keputusan sendiri berdasarkan kepada keperluan keadaan semasa. Ya. Kemudian tema yang kedua adalah menyediakan panduan. Adakah kepimpinan di KB MIRI ini mampu menyediakan panduan kepada guru-guru dan juga staf dalam membuat sebarang tindakan. Sebarang contoh sebagai contoh dalam pelaksanaan PDPR. Saya bagi contoh dalam pelaksanaan PDPR. Bagaimanakah panduan-panduan yang diberikan oleh kepimpinan KB MIRI ini kepada guru untuk melaksanakan PDPR? Adakah mesti dijalankan secara atas talian sahaja ataupun boleh juga secara luar talian? Okay. Memandangkan banyak kekangan dan juga halangan pelaksanaan PDPR secara atas talian, mungkinkah kepimpinan KB MIRI membenarkan pelaksanaan PDPR itu secara luar talian? Okay. So kita akan lihat nanti pada akhir kajian. Dan tema yang ketiga saya akan bangunkan adalah perkembangan sekolah dan masa depan organisasi. Adakah KB MIRI, kepimpinan KB MIRI ini ketika membuat keputusan, ketika menyediakan panduan, mereka memikirkan masa depan organisasi. Bagaimana tindakan-tindakan mereka yang mereka ambil itu, adakah mereka meletakkan masa depan organisasi itu di prioriti yang tertinggi, teratas. Kita akan lihat pada akhir kajian ini. So, saya akan menyimpulkan bahawa kajian yang dijalankan ini mempunyai daya impak yang tinggi ke atas panduan pengoperasian dan kefungsian sekolah semasa pandemik. Okay. Ini maksudnya saya akan memastikan bahawa kajian yang saya jalankan ini boleh mempunyai daya impak yang tinggi sebagai panduan pengoperasian dan kefungsian sekolah semasa pandemik. Bermaksud jika 10 tahun atau 20 tahun akan datang, jika berlaku lagi pandemik, kajian-kajian seperti ini boleh dijadikan rujukan sebagai panduan untuk pihak-pihak kepimpinan sekolah ataupun kepimpinan pendidikan jadikan rujukan untuk mereka mengoperasikan, memfungsikan sekolah. Okay? Dan saya juga menyimpulkan di sini bahawa kajian ini penting diteruskan bagi mendapatkan dapatan akhir kerana kaedah pengumpulan data serta analisis data yang dijalankan adalah berprosedur dan mempunyai kesahan dan integriti data yang tinggi serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang mapan. Saya katakan begini kerana saya mematuhi peraturan kajian penyelidikan secara kualitatif, mengikuti bagaimana kaedah analisis data kualitatif itu daripada A sehingga Z, tidak melanggar mana-mana kaedah dan juga mempunyai satu standard ataupun piawaian yang tinggi bahawa kajian ini mempunyai kesahan, ketepatan serta integriti data, dan data-data yang dikumpul juga mempunyai nilai yang boleh dipercayai. Itu adalah kesimpulan saya. Dan akhir sekali adalah rujukan-rujukan yang telah saya lakukan. Ini adalah contoh-contoh rujukan yang saya laksanakan semasa saya menjalankan kajian ini.
Rujukan-rujukan ini adalah antara lebih daripada 20 kajian penyelidikan yang saya baca, di mana saya jadikan sebagai panduan saya, asas kepada saya dalam menjalankan kajian ini. Kajian-kajian ini adalah merupakan kajian yang telah pun diterbitkan pada tahun 2020, 2019 sehingga tahun 2020 dan 2021 juga, dan saya dapati kajian-kajian ini mempunyai nilai kebolehpercayaan dan juga nilai kesahan yang tinggi. Okay, baiklah, dengan itu saya sudahkan dengan pembentangan saya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TakeTones.com